Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Hidayah binti Megat Kamarudin A1432110 ingin membincangkan mengenai krisis ekonomi global 2008 mengenai punca dan kesannya. Punca krisis ekonomi global 2008 bermula disebabkan oleh lambakan hutang tidak berbayar sehingga mencecaskan kecairan tunai institusi kewangan di Amerika Syarikat. Bank pelaburan keempat terbesar di Amerika Syarikat iaitu Lehman Brothers juga muflis. Banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk terus membayar hutang. Kedua, industri hartanah telah menudum. Yang ketiga, krisis harga makanan dunia turut menyumbang kepada krisis ini. Bahan makanan utama dunia seperti beras dan tepung diperdagangkan di bursa saham untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kesan daripada krisis ini adalah banyak syarikat, sama ada syarikat besar atau kecil, terpaksa berhenti beroperasi akibat beban hutang yang terlalu tinggi. Beribu-ribu pekerja kehilangan pekerjaan manakala ramai lagi menghadapi risiko dibuang kerja. Disebabkan kebanyakan negara dunia bergantung kepada Amerika Syarikat, maka negara-negara tersebut turut mengalami krisis ekonomi. Pada bulan Februari 2008, Reuters melaporkan bahawa inflasi global mencapai tahap paling dahsyat dalam sejarah manakala inflasi domestik berada pada paras tertinggi dalam masa 10 hingga 20 tahun bagi kebanyakan negara. Pada pertengahan tahun 2008, data IMF menunjukkan bahawa inflasi adalah pada tahap tertinggi di negara pengeksport minyak. Inflasi juga menjadi semakin teruk di negara-negara yang dikelaskan oleh IMF sebagai negara termuda bukan pengeksport minyak dan Asia membangun disebabkan kenaikan harga minyak dan makanan. Seterusnya saya akan bincang mengenai krisis Eropah atau zon Euro. Krisis hutang yang berlaku di zon Euro bermula dari dalam, iaitu akibat kesalahan dalam satu dekad lebih di mana pengumpulan hutang terus-menerus tanpa kawalan. Hutang yang terkumpul tersebut sudah sedemikian tinggi sehingga melebihi angka 60% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ketika hutang terus meningkat dan terdapat negara yang akan gagal membayar, maka pelabur tidak lagi bersedia untuk membekalkan hutang kepada sejumlah negara zon Euro, yang mana negara-negara tersebut sudah sangat bergantung kepada bekalan hutang untuk tempoh satu dekad. Selain itu, perkara ini diburukkan lagi oleh sentimen pasaran yang menarik dana daripada berbagai bank yang dianggap berisiko tinggi kerana memegang sejumlah wang terbitan negara zon Euro yang tidak mampu membayar hutang. Faktor ini telah membuat aliran kredit menjadi tidak lancar dan pelabur antarabangsa meninggalkan negara-negara zon Euro. Seterusnya saya akan bincang mengenai prestasi pertumbuhan ekonomi dunia di dua buah negara iaitu China dan India. Di China, ekonomi China berkembang 7.4% pada separuh pertama tahun 2014 disebabkan oleh permintaan luar yang semakin baik dan langkah pembaruan kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Ekspor negara China meningkat sedikit disebabkan oleh kesan asas pertumbuhan 2013 yang tinggi manakala import berkembang dengan kadar yang lebih perlahan disebabkan oleh kelemahan yuan. Inflasi di China juga telah berkurang disebabkan oleh kenaikan sederhana harga barang makanan terutamanya dari daging dan sayur-sayuran. Pengangguran di China pula kekal pada 4.1% disebabkan oleh pelaksanaan skim kerajaan yang membantu graduan mendapatkan pekerjaan. Di India pula, India mencatatkan pertumbuhan yang kukuh sebanyak 5.2% dalam tempoh separuh masa pertama 2014. Yang sebahagian besarnya disebabkan oleh pertumbuhan yang menggalakkan dalam sektor tenaga dan pemulihan sektor pertanian. Ekspor negara India meningkat disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi untuk barang kejuruteraan, pakaian siap dan produk petroleum, manakala import meningkat disebabkan oleh import minyak yang lebih tinggi dan penarikan balik sekatan import terhadap emas. Inflasi di India yang diukur oleh indeks harga borong menunjukkan penurunan berikutan kejatuhan harga bawang dan sayur-sayuran serta peningkatan kos bahan api pada kadar yang perlahan. Seterusnya saya akan bincang mengenai perdagangan dunia. Perdagangan internasional atau perdagangan dunia adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan negara bersama. Aliran perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan daripada setahun ke setahun. Contohnya pada tahun 2000, jumlah peningkatan ekspor sebanyak 76.5 juta ringgit Malaysia berbanding 41.1 juta ringgit Malaysia pada tahun 1997. Malaysia juga turut melakukan perdagangan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Perdagangan dengan negara EU juga menunjukkan peningkatan daripada tahun 1996
kepada tahun 2000. Struktur dagangan dengan negara rakan dagangan utama ini secara amnya tidak berubah. Perdagangan dengan negara-negara perindustrian baru seperti Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan juga menunjukkan peningkatan. Hasil peningkatan perdagangan antara rantau ASEAN serta pemulihan ekonomi di kalangan negara-negara ahli telah menyumbang kepada peningkatan perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN. Ekspor utama Malaysia termasuklah minyak petroleum mentah, alat ganti dan aksesori untuk mesin pemproses data automatik, alat ganti untuk litar elektronik, manakala import utama Malaysia ialah barangan perantaraan dan barangan modal. Sebenarnya perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan dalam struktur ekonomi, iaitu perubahan dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama kepada ekonomi moden yang didominasi oleh sektor-sektor non-premier, khususnya industri manufacturing dengan increasing return to scale yang dinamik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Terdapat kecenderungan bahawa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk negara tersebut dan semakin cepat perubahan struktur ekonomi negara itu dengan andainya faktor-faktor penentu yang lain turut membantu dalam proses ini seperti tenaga kerja dan teknologi yang sedia ada. Seterusnya, kes pertelingkahan antara negara China dan Amerika Syarikat. China dan Amerika Syarikat adalah dua ekonomi terbesar di dunia. Amerika Syarikat dan negara-negara barat lain menyatakan bahawa China meletakkan sekatan yang tidak adil pada ekspor untuk memberi kelebihan kepada pengeluar sendiri. China menghasilkan kira-kira 97% daripada semua rare earth, walaupun terdapat satu syarikat di Amerika Syarikat iaitu Molycorp yang mula mengeluarkan rare earth ini, namun pengeluaran penuh syarikat ini pada akhir tahun hanya bersamaan dengan sebahagian kecil sahaja pengeluaran rare earth negara China. China juga dituduh memanipulasi pasaran mata wang untuk menjaga yuan di bawah nilai, menjadikan barang yang dihasilkan di China lebih murah dan lebih kompetitif di pasaran dunia. Seterusnya, langkah untuk menangani krisis global ialah pertama, mengurangkan cukai, kedua, mengurangkan pembasaran oleh kerajaan, dan ketiga, mengamalkan ekonomi Austria. Akhir sekali saya akan membincangkan mengenai RMK ke-11. Dalam tempoh RMK ke-11, KDNK benar dianggarkan berkembang antara 5 hingga 6% setahun. Pendapatan negara kasar per kapita dijangka mencapai RM54,100 Malaysia, iaitu melebihi paras pendapatan minimum bagi ekonomi berpendapatan tinggi. Dalam tempoh RMK ke-11, sejumlah 1.5 juta peluang pekerjaan dijangka diwujudkan. Produktiviti buruh dijangka meningkat melalui peralihan yang berterusan daripada aktiviti ekonomi berintensifkan buruh kepada intensifkan pengetahuan dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi akan dipacu oleh sektor swasta dengan pelaburan swasta berkembang sebanyak 9.4% setahun. Semua sektor ekonomi akan mencatat pertumbuhan yang kukuh dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan menyumbang lebih daripada 75% kepada KDNK. Sektor luar juga dijangka menjadi penyumbang positif kepada pertumbuhan berikutan pemulihan dalam ekspor. Akaun semasa imbangan pembayaran jangka kekal mencatat lebihan sebanyak 2.6% kepada PNK. Asas ekonomi makro akan diperkukuhkan lagi untuk mencapai pertumbuhan mampan dengan memastikan harga dan kadar tukaran asing yang stabil dan tahap simpanan yang mencukupi sebagai sumber pelaburan. Kerajaan juga akan menggalakkan penggunaan swasta dan pelaburan swasta dan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan bagi menerjui pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ekspor dengan menambah baik daya saing produk, menggalakkan ekspor perkhidmatan dan mempelbagaikan pasaran. Pengurusan fiskal yang lebih berhemat akan diperkenalkan untuk meningkatkan fleksibiliti fiskal dan langkah bagi meningkatkan potensi produktiviti akan dilaksanakan bagi memastikan pembangunan yang inklusif. Seterusnya, ini adalah senarai rujukan saya, iaitu pertama, pemilu Perancis dan krisis hutang di zona euro. Seterusnya, periostasi ekonomi dan kerjasama antarabangsa. Seterusnya, memahami krisis global. Yang keempat, perdagangan luar Malaysia dalam konteks AFTA, NAFTA dan EU, itu pendekatan modern gravity. Yang kelima, trade dispute between China and the EU. Yang keenam, perubahan sektor ekonomi. Yang ketujuh, how to solve the global financial crisis. Dan akhir sekali adalah rancangan Malaysia ke-11 2016 hingga 2020. Sekian, terima kasih.